La ilaha illallah. Bab yang kedua, bab birrul bab berbuat baik kepada ibu. Ini yang akan menjawab soalan yang saya soalkan minggu lepas. Haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Qultu ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala abaka. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Hadis diriwayatkan oleh Abu Asim, meriwayatkan daripada Bahz ibn Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, aku berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah yang paling patut aku berbuat baik? Baginda berkata, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. 3 kali. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, bapamu, kemudian orang yang paling hampir denganmu, dan yang terhampir seterusnya. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, karena dalam satu bab ini ada 2 hadis. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas annahu ata rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min tawbah? Qala ummuka hayyatun? Qala la. Qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummih? Faqal inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Hadis ini cukup menarik. Hadis diriwayatkan daripada Sa'id bin Maryam. Katanya menceritakan daripada Zaid bin Aslam mengkhabarkan kepadaku daripada Atha ibn Yasar, daripada Ibn Abbas bahwasanya sesungguhnya beliau didatangi seorang lelaki, lalu lelaki tadi berkata, sesungguhnya aku telah melamar seorang wanita, merisik ingin dinikahi, tetapi dia telah menolak lamaranku. Kemudian seorang lelaki lain pula datang melamarnya dan dia menerimanya. Yani wanita tadi menerima. Hal ini membuatku berasa cemburu. Lalu aku pun membunuh wanita itu. La ilaha illallah. Cemburu punya pasal. Apakah aku masih boleh bertaubat? Kata lelaki itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adakah ibumu masih hidup? Kata Ibnu Abbas. Lelaki tersebut menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah kamu kepada Allah dan dekatkan diri dengannya semampu yang boleh. Maka aku, yakni Atha yang meriwayatkan hadis ini, pergi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seraya bertanya, mengapakah kamu bertanya kepada lelaki tersebut mengenai hayat ibunya? Yani kenapa ditanya? Beliau pun menjawab, aku tidak tahu perkara yang lebih dekat di sisi Allah selain daripada berbuat baik kepada seorang ibu. La ilaha illallah. Dosanya besar membunuh. Diharapkan dengan berbakti kepada ibu akan menjadi sebab penghapusan dosa membunuh itu. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Allah murka kepadanya, Allah laknat kepadanya, kekal berada di neraka Jahannam, dan azab neraka Jahannam adalah amat pedih. Satu saja nyawa dibunuh, balasannya cukup berat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
La yazalur rajulu fi fushatin min dinih ma lam yuriq daman haraman. Seseorang lelaki itu masih terbuka peluang untuk mendapatkan pengampunan selagi mana ia tidak membunuh seseorang, yakni tidak menumpahkan darah orang lain. Hatta yang dibunuh orang bukan Islam, bila dibunuh dengan tanpa sebab, maka tiada akan mencium bau syurga. Pertama yang akan dipersoal nanti di hari kiamat adalah tentang ad-dima, tentang darah. Maksudnya kalau orang bunuh orang lain. Namun demikian, dijadikan sebagai satu perbandingan tentang dosa yang besar tadi dengan satu amalan yang cukup hebat juga, yang diharapkan dengan amalan itu dapat mengampunkan dosa yang besar tadi. Dan berbicara tentang murka Allah dan rahmat Allah, selalunya rahmat Allah mendahului murkanya Allah. Selalunya rahmat Allah mendahului marahnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku merangkumi segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului murka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dapat melindungi seseorang daripada murkanya Allah melainkan rahmatnya Allah. Oleh sebab itu kita setiap hari bila solat witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akan ridhamu daripada murkamu, memohon perlindunganmu daripada hukumanmu. Ya salam, indahnya kata-kata ini. Ridha datang daripada Allah, murka pun juga. Maaf, perlindungan datang daripada Allah, hukuman pun juga datang daripada Allah. Wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu wahai Allah daripada apa perkara yang datang juga daripadamu. Ya Allah. Ini hakikat tauhid. Hakikat ketergantungan manusia kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala yang kita mahukan dan segala kita yang takutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Walihada di antara rahmat dengan murka, maka yang lebih ke depan dalam hal ini adalah rahmatnya Allah. Untuk menawan, untuk menarik rahmatnya Allah adalah dengan melalui perbuatan amal ibadah. Allah berfirman, wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang berbuat ihsan, yakni berbuat amal saleh. Berpeluang untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat satu amalan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amalan berbuat baik kepada ibu, yang dengan berbuat baik kepada ibu tadi diharapkan mendapatkan rahmat Allah untuk mendahului murkanya Allah atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang lelaki tadi yang membunuh orang lain.